أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد. Yang saya kasihi pengurusi majlis yang berusaha setiausaha majlis agama Islam Melaka, yang saya hormati Datuk Pengarah Agama Islam Negeri Melaka, yang berusaha Sahibul Fadilah, pengurusi atau Ketua Baitul Mal Negeri Melaka, tak lupa yang saya hormati pengurusi Masjid Raudah Jannah Al-Bahri, Nur Jannah Al-Bahri, barisan kepimpinannya, Ashabul Fadilah, Tok-tok Imam, Tok-tok Guru, Ketua Kampung atau Ketua MPKK, seterusnya orang-orang besar yang saya tak sempat sebut nama, tanpa mengurang penghormatan saya kepada sekaliannya, para ibu bapa, para guru, tak lupa pada anak-anak hufazul Quran, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang saya kasihi sekalian. Pertama dan selamanya, menjadi kewajiban kepada kita untuk merafakkan setinggi syukur kepada Allah kerana banyak sebab. Sebab yang pertama, untuk ditambahkan nikmat kepada kita. La in syakartum la azidannakum. Sebab yang kedua, akan berkekalan nikmat tersebut. Wa bisyukri tadumun ni'am. Sebab yang ketiga, sebagai menzahirkan kehambaan di atas kurniaan Allah kepada kita, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangkit di tengah malam sembahyang, bila ditanya kepadanya oleh Aisyah radhiyallahu anha, maka jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afala akunu abdan syakura, tak patut ke aku nak jadi hamba Allah yang benar-benar bersyukur. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, tajuk yang telah dipilih ini satu tajuk yang bagi saya cukup bermakna dan peri pentingnya untuk kita lihat dan kita tekuni, kerana kita semua mempunyai masa-masa kehidupan. Semua dalam majlis ini tak sama kehidupannya. Ada yang Allah istimewakan umur panjang, ada yang pendek, ada yang sehat, ada yang sakit. Justru kita perlu melihat agar apa yang kita lakukan mungkin memberi banyak manfaat kepada ummah. Maka tajuk yang dipilih, satu amal mencipta sejuta manfaat, memberi maksud kepada kita, biarlah kita buat satu-satu amalan, akhirnya manfaat yang akan diperolehi oleh ummah akan terasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengemukakan apakah amalan yang paling baik, ataupun manusia apabila dia buat, manusia macam mana manusia itu manusia yang paling baik. Salah satunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut satu kategori. Sabda baginda, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia, dia banyak memberi manfaat dan paling banyak memberi manfaat kepada orang lain. Bak kata hidupnya itu menaburkan bakti, menaburkan manfaat kepada khalayak masyarakat, maka ia akan dikenang, ia akan
sebut dia akan didoakan, bahkan pahalanya berpanjangan. Justru tajuk berkenaan wakaf adalah amat penting. Tuan-tuan, sebelum saya lebarkan lebih jauh lagi, saya akan ceritakan satu kisah untuk memberi sebuah kesedaran kepada kita. Harta kita adalah milik kita. Selama mana kita milikkan harta tersebut dengan baik dan betul, maksudnya dengan halal, maka harta itu adalah harta kita. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut tentang harta ni ada dua. Antaranya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tazalu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'. Sentiasalah kedua tapak kaki ataupun dua kaki hamba pada hari kiamat berdiri dalam keadaan akan ditanya kepadanya untuk diselesaikan 4 perkara. Antaranya umurnya, antaranya mudanya, dan apabila disebut harta dispesialkan. An malihi min aina iktasabah wa fima anfaqah. Berkenaan dengan hartanya, daripada mana dia dapatkannya dan bagaimana cara dia menginfak dan menghabiskannya. Inilah persoalannya. Saya mulakan dengan satu kisah. Cerita benar zaman kita. Seorang lelaki yang sudah berusia meninggal dunia di Arab Saudi. Peliknya, dia tak ada anak, dia tak ada isteri, dia tak ada adik-beradik, mungkin mati dah tak dapat dikesang. Hartanya banyak. Kemudian qadi di sana cari siapa yang akan diberi, nak tengok titih waris dalam bab kepusakaan ataupun bab harta pusaka, siapa yang layak. Dia cari waris-warisnya, didapati waris dekat tak ada. Kemudian akhirnya tengok cari usul punya usul kampungnya gini-gini, dapat 3 orang. Tua kat dah. Panggil 3 orang ni, tanya, awak kenal tak orang ni? Kenal lah, tapi kenal jauh-jauh. Rajin temu tak? Tak, masa kecil hari tu je lah. Sebab dia ni orang yang berjaya, orang yang hebat, orang yang kaya. 3 ni tak berapa kaya. Tahap N40 ataupun mungkin B40 kot. Tak kaya, biasa. Adalah sikit-sikit, boleh hidup. Akhirnya bila dah qadi puas hati 3 ni kena, lalu qadi ni pun kata, saudara sekalian, 3 orang. Orang ni dia ada harta dan dia mati, tak ada waris yang terdekat kecuali anda je, 3 orang. Maka kami nak bagi kepada anda semua. Ni orang panggil rezeki terpijak sungguh lah. Kalau tak silap, setiap orang dapat 15 juta rial. Rial dengan ringgit mahal rial sekarang, tuan-tuan. Jangan main. 15 juta. Saya rasa masjid ni tak sampai kot. Orang panggil sekelip mata jadi jutawan. Kaya. Berubah muka. Orang tak berapa kaya. Lainlah kalau dia jutawan dah. Yang orang tak berapa kaya, tiba-tiba dikayakan begitu. Allah, kejut. Soalan yang saya nak sebut di sini, Tok Qadi ni manusia, bukan orang lain. Kita pun sama kalau tak ada iman.
tak ada Islam, tak ada ketakwaan, tak ada kebaik. Ni baru dapat, baru saing 3. Berapa seorang? 15. Berapa juta. Qadhi ni pun kata, saudara, oleh kerana saudara ni kaya, dah dapat ni, apa kata saudara sedekah sikit duit tersebut, 1 juta ke, 500,000 ke, 100,000 ke, sebagai sedekah infak untuk si mati tu. Ni baru dapat ni, tak sampai setengah je, tak sampai lagi ni. Minta maaf, saya tak boleh dah. Baru dapat. Minta maaf, tak boleh. Kenapa? Saya ingat saya ada komitmen nak beli ni, nak beli ni. Reject. Tak dapat. Soalan yang sama pergi ke nombor 2. Boleh tak? Allah, saya punya keluarga ramai, saya tak boleh nak bagi juga. Saya tak nak bagi. Walaupun jumlahnya banyak tak? Kalau kita, apa salahnya asal aku tak ada langsung? Tak, ni manusia ni. Mari yang ketiga. Yang ketiga ni, jawapan dia baik, tapi jawapan juga tak nak bagi. Beri paku buah kerah. Apa jawab nombor 3? Dari dia masih hidup tak sedekah, basah. La ilaha illallah. Hang dapat hak dia, hang kata macam tu. Tuan-tuan, untung tak? Tak ada apa-apa. Sebab itu harta kita ni, biar kita ada cara untuk kita belanja sebelum kita mati. Sebelum kita mati, kita kena belanja dulu. Siapa dia orang yang paling baik untuk kita ikut? Kita jawab Rasulullah SAW. Tuan-tuan, saya sebut dalam buku Garis Masa Hayat Rasulullah SAW. Saya tak nak baca lah panjang. Boleh tengok satu persatu kehidupan Nabi. Sehari sebelum Rasulullah SAW wafat, Rasulullah ni dia hidup selama 63 tahun 4 hari. Umur nak baginda 63 tahun 4 hari. Sehari sebelum wafat, apa Nabi buat? Nabi tengok simpanan dia ada 7 dinar. Ada riwayat kata 9. 7 dinar. 1 dinar ni berapa banyak? 1 dinar mengikut dapatan kajian kami, dia bukan macam dinar sekarang. Kalau dinar Jordan tu dalam RM9.5. Kalau dinar Bahrain tu dalam RM12. Kalau dinar Kuwait tu mungkin RM16. Tapi dinar di sini, iaitu emas pure, nilainya lebih kurang dalam RM1,200 kepada RM1,400. Julat antara itulah, tengok duit kita naik turun. Ertinya Nabi sedekah semua 7 dinar tersebut. Tak cukup dengan itu, apa lagi Nabi sedekah? Pedang-pedangnya Nabi sedekah, senjatanya Nabi sedekah. Nabi bagi semua. Nabi kosong. Sebelum dia meninggal, dia tak tinggal apa-apa. Dia bagi semua, selesai. Akhirnya Rasulullah SAW, itu cara yang dia buat. Jadi pada malam ni, sebagai mukaddimah yang saya sebut tadi, kita nak bincang secara khusus bagaimana sebenarnya harta kita ni. Harta kita ni ada berapa jenis? Satu, harta milik. Satu, harta pakai. Satu, harta guna. Satu, harta tapi tak ada apa-apa. Harta milik ni mana kita milik. Tengok dalam bank ada 100,000, 500,000, 1 juta, 2 juta. Kita milik.
Tapi hak harta kita pakai, baju kita ada 3 almari, yang kita pakainya 4 lah je. Hak tu duk pusing, hak lain jadi si pandang je. Tengok kita, harta yang kita makan, kadang-kadang kita geram ke udang galah, kita geram ke asam pedas, kita makan 2 buku, 3 buku daripada ikan tenggiri tu je. Hak lain tak makan dah. Walaupun kita buat banyak, maknanya hak tu kita makan. Kadang-kadang ada orang kaya tu tak boleh makan, dia minum air sejuk, roti kering. Kenapa? Gauk, darah tinggi, kecil manis, kolesterol, cukup molek. Dia miliknya, tak ada apa. Jadi dengan sebab itu, bila kita faham harta macam ni, Nabi sebut ni'mal malus salih fi yadir rajulis salih. Sebaik-baik harta di mana dimiliki oleh lelaki yang saleh. Kenapa? Dia akan mikir nak buat hak baik. Yang ini yang lahirnya satu amal dia 1,000,000 ummah dapat. Dia boleh buat. Kita nak macam tu. Oleh kerana dia baik, dia akan fikir nak buat baik. Saya kisahkan kisah pertama. Sayyidina Uthman ibn Affan, orang kaya. Kalau dia hidup zaman kita, tuan-tuan, Sayyidina Uthman ni, kalau dia hidup, saya punya pendapat, dia tak akan lari daripada 10 orang terkaya di dunia. Saya yakin. Ni cara dia punya brilian dalam bidang perniagaan, Sayyidina Uthman. Ya, kita hebat orang kita boleh fight sama Melayu, kadang-kadang dengan Cina sikit. Sayyidina Uthman dia fight dengan Yahudi, menang dia. Krisis besar berlaku di kota Madinah, iaitu orang Madinah ni yang mari daripada Mekah, yang duduk Madinah, dia lemah ekonomi, dikuasai oleh orang-orang Yahudi. Di pasar-pasar Bani Nadir, Bani Quraizah, Bani Qainuqa, Ka'ab ibn Ashraf, ini puak-puak ni kaya belaka. Dia pegang ekonomi. Orang Islam terpaksa melukuk di tepi gantang. Salah satu mereka pegang, hak penting juga, air. Dia ada telaga. Seorang Yahudi tu dia kaya, dia ada telaga. Sumber air orang nak, bayar kat dia. Nama telaga dia Telaga Rumah, Bi'ru Rumah. Orang Islam terpaksa menghadapi kenaikan harga yang tinggi, air yang sukar nak dapat sikit, tak boleh, macam mana nak buat? Maka orang Islam mesyuarat, bincang macam mana kena boleh ambil juga telaga tu jadi milik orang Islam. Sayyidina Uthman yang handal dalam bab perniagaan, dia pergi dekat orang Yahudi tu. Dia kata, jom aku nak beli telagamu, mu nak jual tak? Yahudi ni kata, tak nak jual. Jual lah, mu sebutlah berapa harga pun. Tak, minta maaf. Tolonglah, jual lah. Aku beli, aku sanggup bayar berapa pun. Tak. Hak ni tak. Tak payah. Sayyidina Uthman kata, tak, aku nak beli juga. Tak boleh. Sayyidina Uthman beri satu idea. Idea itu terperangkap dalam isu ni. Sayyidina Uthman kata, ginilah, kalau kamu tak nak jual sangat kepada aku, tak apa, mu jual kepada aku separuh. Bukan maknanya buat beteng, tak. Separuh maknanya giliran aku sari, giliran mung sari, giliran aku sari, giliran mung sari. Gitu. Tu separuh tak kerak air ni. Bila dengar macam tu, dia pun datang. Bagus juga idea ni. Dah mu nak jual berapa separuh? 12,000 kata dia.
12,000 dinar atau dirham, saya lupa. 12,000 nak jual. Bila nak jual 12,000, Sayyidina Osman tu bayar. Orang ni pun mula nega. Laku dia nega. Esokan hari Sayyidina Osman, Sayyidina Osman panggil semua, suruh ambil air sebanyak-banyaknya untuk tapung 2 hari. Esok dah payah beli lah. Akhirnya dalam masa seminggu tak sampai, dia punya pendapatan tu merosot hampir ke sifar. Sebab orang Islam tak beli dah. Hari giliran Sayyidina Osman percuma, hari dia bayar. Siapa nak beli? Dan orang Islam selesai, dia pun datang kat Sayyidina Osman. Dia kata, hamba nak jual dah semua, malah main air. Sayyidina Osman nak jual berapa? Macam dulu lah, 12. Tak nak. Aku tak nak dah 12, cukup dah, aku ada dah ni. Dan aku nak let go jugalah, nak habiskan juga. Mu nak jual berapa? 12 tak boleh, mahal sangat. Jadi kalau takat 8,000 aku ambil. Dia kata tak apalah, 8,000. Bayar 8,000. Akhirnya krisis air di bumi Madinah oleh masyarakat selesai. Bagaimana pahala Sayyidina Osman ibn Affan dia buat macam tu. Tengok. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, kita masuk bab wakaf. Kenapa wakaf ni penting? Kerana wakaf ni lah salah satu daripada ekonomi utama umat Islam dahulu. Tertegaknya banyak institusi pendidikan, begitu juga masjid, surau, madrasah, banyak atas nama wakaf. Al-Azhar, wakaf. Wakaf. Dan banyak di Turki, madrasah, tahfiz, wakaf. Tanah-tanah, wakaf. Dan mereka berjaya, mereka ada. Negeri Arab, tuan-tuan, masalah wakaf ni, mereka ada satu nama kementerian wakaf. Khusus bab wakaf. Kerana peri pentingnya masalah wakaf ini. Jadi Nabi sendiri suruh wakaf. Dan wakaf juga disebut sebagai sadaqatun jariyah, sedekah yang mengalir. Tuangnya mati, pahalanya tetap mengalir. Ini wakaf. Manfaat tu dapat. Kami akan kisahkan selepas daripada ini. Bila manfaat tu dapat, berapa banyak pahala dia dapat. Ini wakaf. Kerana itu Nabi tekankan masalah wakaf. Firmanullah Ta'ala, lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbu. Tidak akan sampai kepada kamu kebaikan, kamu tak mencapai kebaikan, kebajikan itu sehingga kamu dapat menginfakkan apa yang terbaik, apa yang kamu boleh bagi daripada apa yang kamu sayang. Wakaf. Nabi sebut, iza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min salas. Mati sahaja kita, semua amalan kita terhenti kecuali 3. Apa dia 3? Ilmun yuntafa'u bihi. Ilmu yang orang dapat manfaat dengan sebab dia mengajar. Kedua, awaladun salihun yad'u lah. Anak soleh yang sentiasa doa kat dia. Yang ketiga, sadaqatun jariyah, sedekah jariah.
Bila sedekah jariah ni, dia mati dah. Macam telaga tadi. Dia akan dipahalakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, semasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai di kota Madinah, antara perkara yang Nabi beri kecaknaan dan prihatin, bina masjid. Kalau kita tengok sampai Quba, ada Masjid Quba. Hari Jumaat daripada Masjid Quba dia berjalan, dia telah bina sahabat lain bina Masjid Jumaah lepas tu. Sampai di Madinah, selepas duduk di rumah Abu Ayyub Al-Ansari, antara Nabi fikir nak bina masjid. Bila nak bina masjid ni, Nabi tengok antara yang Nabi nampak, masjid yang Nabi nak bina adalah dekat dengan kabilah Bani Najjar. Bani Najjar ni keturunan Nabi. Macam mana pula keturunan Nabi? Nabi orang Mekah. Keturunan Nabi ni kerana atuk Nabi bernama Hashim. Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Hashim ni dia pergi nega kat mana? Dekat Syam. Balik singgah di Yasrib, nama lama Madinah. Berkenang dengan seorang perempuan, menikah. Hasil daripada menikah tu, dia patah balik sana, perempuan tu beranak, dapat anak tu diberi nama Syaibatul Hamd. Bila Abdul Muttalib, bila Hashim tu, Hashim panggil adik dia nama Muaz, kalau tak silap, pergi cari dekat Yasrib tu, ada anak saudaramu, anak aku, bawa balik sini. Maka dia bawa balik. Siapa yang itu? Itu adalah Abdul Muttalib. Abdul Muttalib ni, Syaibatul Ham ni, apa mana Syaibah ni dia macam ada putih sikit, macam ubang rambut dia. Ham tu putihan. Bila dia balik ni, kawan ni, pak saudara ni macam tak berapa nak mengaku anaknya, tak tahu perangai macam mana. Jadi bila masuk ke kota Madinah, Mekah, dia jalan kat belakang. Orang kalau dak raja pergi tempat baru, dia akan ikut je. Abdul Muttalib yang muda lagi masa tu, perbuatan jalan belakang. Bila orang tanya, "Mu ni siapa?" Dia kata, "Hamba akulah." Sebab itu keluar daripada kalimah Abdul Muttalib. Tapi akhirnya dia mengaku tu anak saudara dia. Dan Abdul Muttalib selepas Hashim meninggal dunia, dia menjadi ketua kaumnya pula. Jadi hubungan tu lama ada. Dan bapa Rasulullah SAW juga mati di kabilah Bani Najjar ni. Abdullah balik daripada apa ni? Balik daripada berniaga di Syam. Tempat dia ada satu tempat namanya Dar Nabirah. Di situlah dikebumikan Abdullah. Nabi tengok kawasan tu adalah tempat pokok-pokok khema lama dah. Tak berapa ni. Dan di situ juga ada kubur-kubur lama. Kubur-kubur lama. Nabi pun tengok tanah ni, Nabi kata, tanah ni kita nak lah. Nak buat masjid. Masjid apa? Masjid Nabi. Tanah tu dimiliki oleh dua orang. Namanya Sahal dan Suhail. Dua-dua ni anak yatim. Bila dia tengok Nabi nak tanah dia, dia kata, "Ya Rasulullah, bagi saja je ambil." Nabi kata, "Tak. Saminuni." Apa makna saminuni? Perhargakanlah. Bahasa kita kak tanya welua, berapa harga tanah ni? Mereka tengok dengan luahnya mungkin dalam ni saja. Kalau tuan-tuan tengok di tiang tu ada tulis haza haddu Masjidin Nabawi. Besar pada raudah sikit, lebih kurang dalam 40 ke 50 kaki ke belakang, ke tepi, itulah Masjid Nabi. Perharga kata harganya 10 dinar. Dengar sahaja 10 dinar tuan-tuan. Abu Bakrin Siddiq terus ambil poket dia, baju daripada poket dia, duit 10, terus bayar.
Maka kata para ulama, wallahi, tidak ada seorang pun yang datang ke kota suci Madinatul Munawwarah, kemudian dia sujud satu sujud, melainkan akan dipahalakan kepada Abu Bakr Siddiq. Bahasa mudah macam mana tuan-tuan? Bahasa mudah, Allah jadikan kita umur 90 tahun. Contoh 90 tahun. Daripada umur 7 tahun semayang tak pernah tinggal, semayang malam tak pernah singgah. Saya rasa cukup dengan satu waktu sahaja, pahala Abu Bakar jauh lebih banyak pada kita. Orang semayang masjid Nabi bukan 4 orang tuan-tuan. Kalau sekarang, kalau bulan Ramadan, kalau musim haji, 2-3 juta mainan je tuan-tuan. Maknanya tengok, dah berapa tahun dah? Lebih pada 1400 tahun dah. Sebab itu tuan-tuan, jangan berkira bab wakaf. Dia tak mesti banyak, RM5, RM10 wakaf, bagi je. Tengok Abu Bakar. Saya sebut tadi kisah Sayyidina Osman, ni Abu Bakar pula. Hebat tak Abu Bakar? Hebat. Seorang sahabat Nabi, jarang kita dengar namanya Abu Dahdah. Abu Dahdah ni ada kes satu pokok khema. Kerana satu pokok khema tersebut, orang miskin nak minta daripada tanah orang kaya tu. Orang kaya tu tak nak bagi. Nabi diadu pada Nabi, Nabi suruh jual, tak nak jual. Abu Dahdah kata, Nabi kata, siapa yang dapat satu pokok khema ni, dia akan dapat syurga, kebun dalam syurga. Abu Dahdah ni kaya tuan-tuan. Dia ada kebun. Kebun dia besar. Tempat strategik di Madinah. Ada saluran air comel. Dia pergi dekat orang ni, dia kata, aku nak jual sekebun aku tu dengan satu pokok khema ni, mun nak tak? Oh, kawan tu nak sangat. Dia pergi ke Rasulullah, ya Rasulullah, khema tu hak aku serahkan, aku wakafkan kepada orang miskin ini, ambillah semua sekali, sedekah semua sekali. Nabi dalam majlis tu kata setengah riwayat, sebut kalimah Rabiha Abu Dahdah, Rabiha Abu Dahdah sampai banyak kali tuan-tuan. Kalau Tok Wali, Tok Guru besar doa kita sekali pun kita rasa kembang. Nabi barakahnya tak tas tahu. Abu Dardah balik ke rumah, tengok bini dengan anak-anak dia sedang main dalam kebun tersebut. Suka. Dia kata keluar semua. Kenapa? Aku telah jual kebun. Jual ke siapa? Jual kepada Allah. Balik. Anak ni bawa setakat buah khema, dia kata buang, ini bukan hak kita lagi nak ku. Yang ambil mulut, hak ada dalam sebiji dalam mulut belum makan lagi tu, buang dalam tu pulang. Tapi dia bawa apa? Syurga. Siapa kata? Rasulullah SAW. Tengok mereka sanggup buat macam tu. Ini Abu Dahdah. Kita tengok kisah yang lain lagi. Bagaimana Uthman ibn Affan. Dalam perang Tabuk, Nabi menyiapkan satu pasukan ketika sukar hidup. Nak buat satu pasukan tentera ni. Tentera ni tuan-tuan lain. Tuan-tuan tengok tak, Hamas lawan dengan Israel, rejim Zionis. Semoga Allah kalahkan mereka. Allah menangkan ummah Islam, insya-Allah. Selamat daripada penyakit, bala dan seumpamanya. Dia lancar tu satu peluru. Katakan 4,000 ke, 10,000 ke, 100,000 ke. Hak tu kata kih tu dekat 1 juta. Nak nakih tu hak Israel tu, tak usah kira dah berapa banyak. Dia bukan macam helikopter mainan tuan-tuan. Tengok.
Jadi nak sedia pasukan tentera ni banyak. Sayyidina Osman sediakan dengan kuda, dengan pelana, dengan pedang, dengan sekian. Nabi tengok Sayyidina Osman buat macam itu, Nabi kata apa? Ma darra Osman ba'da hadzal yaum. Osman tidak akan mudarat lagi selepas daripada ni. Apa makna? Bahasa kasarnya, Sayyidina Osman ahli syurga. Walah apa-apa, kita tak jadi ahli syurga pun gaya macam ahli syurga, tapi perangai lain. Itu kita. Ni Sayyidina Osman. Nabi sebut dah macam tu kerana jasanya besar. Ada satu riwayat saya baca nak cerita hebatnya Sayyidina Osman. Dikatakan masa tu zaman Sayyidina Umar berlaku dipanggil Amul Maja'ah, tahun kemarau. Jadi orang lapar ramai, susah. Ekonomi barang ni. Dalam keadaan kesibukan seperti itu, datang berbondong-bondong unta Sayyidina Osman. Sarak dengan makanan semua sekali. Maka peraih-peraih pun mari. Tanya Sayyidina Osman, berapa nak jual? Sayyidina Osman kata, mu nak berapa? Kawan ni kata, aku boleh bayar 1/10. Maknanya kalau 10 ringgit 11 riyal contoh ni. Tak. Hak ni kata 1/4. Tak. Hak ni kata 1/3. Tak. Hak ni kata 1/2. Tak. Hak ni kata 1/1. Tak. Hak ni kata naik lagi. Tak. Tak. Setiap kali mereka offer lagi tinggi. Kalau Sayyidina Osman nak, dia kaya, terkaya dah. Sayyidina Osman selalu kata, ada lagi offer lebih baik. Ada lagi offer lebih baik. Ada lagi. Kawan ni terkejut. Macam mana offer lebih baik? Lalu Sayyidina Osman kata, offer yang lebih baik Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Seumpama orang yang infak pada jalan Allah, macamlah dia tanam sebiji benih. Benih padi letak dalam tanah, sebiji, dia tumbuh pokok satu benih. Peliknya pokok ni tumbuh cabang daripada pokok tu 7 cabang. 7 cabang keluar buah 7 takah. Setiap tangkai itu pula 100. Setiap 100 tu maknanya 700. Tuan-tuan tanya Mardi, dia tanya, dia cek dia guna padi jenis apa-apa, ada tak sebatang pokok tu tumbuh keluar 7, 1 tu 100? Jawab dia tak ada. Kerana ini manusia. Sekarang ni offer Tuhan akhirat. Kalau ada sekalipun, Allah tambah lagi ayat belakang, wallahu yudha'ifu liman yasha'. Allah boleh ganda lebih daripada tu lagi. Berganda-ganda lagi, berlipat ganda lagi. Allah Maha. Ini janji Allah. Jadi Sayyidina Osman tengok, unik tuan-tuan. Sayyidina Osman sedekah semua, reda ekonomi. Siapa pergi ke Mekah sekarang. Bukan saya cakap 50 tahun dulu, sekarang. Tuan-tuan pergi Madinah, tuan-tuan akan tengok di belakang Masjid Nabi tu dia ada hotel. Ini lapis pertama. Macam Overall, macam Taibah, hok ni hok mahal-mahal ni. Macam ada. Lepas tu ada lapis kedua. Hotel besar-besar, mahal juga. Kemudian ada lapis ketiga sampai ke 4 ataupun ke 5 lapis. Panjang hotel. Saya ingat lapis ketiga ataupun lapis ke 4.
Ada hotel besar macam ni, besar lagi, Hotel Saidina Osman. Kalau tuan-tuan balik nanti cuba tengok dalam YouTube, harta wakaf Saidina Osman. Kalau tak silap, setiap tahun pengurusan buat tentang harta dia, tak kurang dapatan lebih daripada 50 juta dolar, yang semuanya diinfakkan fi sabilillah. Dia mati berapa tahun dah? 1400 tahun dah. Setepatnya Sayyidina Osman meninggal dunia pada tahun 36 Hijrah, dibunuh ketika sedang baca Quran. Tengok, orang macam ni tak boleh nak lawan, tuan-tuan. Dia punya baik, dia punya infak tu. Satu hari masa tu saya ingat saya belum jadi mufti lagi lah, ataupun masa awal-awal, saya ni selalu pergi ceramah di Kuala Lumpur, di Selangor, Melaka. Satu tempat tu saya pergi kat Sungai Penchala. Saya pergi sampai awal. Dia sampai awal, pengusi pun marilah kat saya, ajak saya makan, minum, cakap. Dia kata, "Tok tahu tak masjid ni?" Kata, "Tak, masjid ni unik." Macam mana unik? Masjid ni diwakafkan oleh seorang. Orang ni dia kaya, dia wakaf tanah, dia wakaf masjid. Dalam keadaan usianya tua, uzur, masa nak tentukan hala kiblat, orang jemput dia nak baca doa lah. Dia datang dengan apa, tuan-tuan? Dengan ambulans, pakai oksigen, baca doa. Dia dengar air mata mengalir, menangis. Masjid siap, dia mati. Sekali pun tak ada sembahyang. Orang datang sembahyang masjid dia. Anak dia mengambil legasi itu, tiap-tiap tahun, tiap-tiap 2-3 bulan ke berapa bulan sekali, duk sedekah, infak fisabilillah untuk ayah dia. Kadang-kadang bagi 20,000, 30,000, 40,000 untuk masjid. Berapa banyak pahala dia dapat, tuan-tuan? Tapi kita jangan ikut macam dia. 10 sen ke RM1 ke kita buat pun tetap kita pahala selama mana wakaf. Sebab itu Nabi sebut apa? Dalam 3 riwayat. Riwayat yang pertama, Nabi kata, "Man bana lillahi masjidan banallahu lahu baitan fil jannah." Riwayat kedua menyatakan, "Man bana masjidan lillah banallahu lahu baitan aw qasran fil jannah." Riwayat ketiga menyatakan, "Man bana lillahi masjidan walau kamafhasi qutatin banallahu lahu baitan fil jannah." Apa makna? Lebih kurang makna sama. Siapa yang bina kerana Allah masjid, Allah bina istana dalam syurga. Istana ada tapi orang tak ada, mana boleh? Kena ada lah orangnya. Maknanya kalau rumah pun dah ada, layaklah masuk. Kerana itu amalan soleh. Dah banyak mana dalam hadis yang terakhir saya baca tadi, Nabi sebut apa? Walau kamafhasi qutatin. Apa makna mafhasi qutatin? Mafhas qutah maknanya walaupun sebesar sarang burung ciok hak kecil. Hak kecil. Kita tengok burung ciok, burung pipit, dia ada sarang. Besar tu je, muderma kerana Allah. Allah akan bina pada kamu dalam syurga. Alhamdulillah, tuan-tuan, di muka bumi ini, termasuk di Malaysia, termasuk di 2 negara, ramai orang infak fi sabilillah bina masjid. Saya pergi kat Bahrain mungkin 6 bulan lepas. Jadi ramai orang Melayu Bahrain mari kat saya, kita pergi sembahyang di masjid. Buatlah, saya beri tazkirah sikit. Dia kata, "Ustaz, di sini ada seorang tu perempuan, dia sedekah dalam 4 juta Bahrain untuk bina masjid. Dia seorang je. 4 juta macam saya katakan tadi, kali 11. Jadi 44 juta. Masjid. Allah bagi. Wakaf semata-mata kerana Allah. Tuan-tuan, ni peri pentingnya kita tengok. Sebab itu hala tuju wakaf ni kena tengok betul-betul.
Berjayanya orang kalau sistem wakaf tu dapat. Al-Azhar yurangnya paling murah. Bukan macam tak ada yurang. Pergi belajar je. Daftar je, adalah sikit kena berapa tu. Itu tak ada. Lebih murah daripada mana-mana universiti di Malaysia hak kerajaan. Al-Azhar. Sebab dibina atas dasar wakaf. Wakaf asalnya. Jadi di situ kita tengok peri pentingnya kita tengok wakaf. Tuan-tuan, sebuah negara ataupun kecil lagi sebuah kampung, kalau di negeri Arab, saya pernah pergi di negeri Arab, di Syria pun saya belajar juga. Pernah saya pergi cara kuno dulu, bila kita sapa ke kampung tu, dia tak ajak duduk rumah dia. Dia ada satu rumah khas, rumah tetamu bagi kampung. Rumah bahasa Arab panggil manzil, tapi rumah tetamu tu dia panggil manzul. Duduk situ. Jadi orang kampung tu akan hantar susu lembu atau nasi atau makanan roti atau waktu tertentu dia suka. Tengok, dia bina atas dasar wakaf. Wakaf macam tu. Kadang-kadang tuan-tuan, bila kita tengok macam tu, kita kata, ya Allah, wakaf. Para sahabat suka wakaf, tabi'in suka wakaf, Nabi suka wakaf. Lebih-lebih lagi zaman sekarang, apa kita nak? Wakaf telah diberi fatwa dengan pelbagai. Banyak kita tengok sekarang ni wakaf kitab ada, wakaf perubatan ada, wakaf khidmat. Macam cik doktor, dia wakafkan 2 jam dia khidmat percuma. Wakaf. Wakaf semua ada. Telah dibesarkan wakaf ni, supaya manfaat tu lagi lama makin ramai, makin banyak. Kita akan hadapi masalah-masalah dengan ketidaktentuan kehidupan ekonomi. Bukan saya cakap Malaysia, dunia dalam situasi yang membimbangkan. Masa tu macam mana? Sebahagian besar golongan yang bertarung untuk makan minum. Jadi macam mana siapa nak buat? Kalau ada wakaf, selesai masalah tu, mereka boleh makan, boleh hidup dengan tenang, boleh belajar juga dengan tenang. Kita menyelesaikan masalah yang banyak dalam masyarakat. Sebab itu tuan-tuan, usaha bak wakaf ni kita kena buat sungguh-sungguh. Nombor 1 saya nak suka sebut, apa-apa yang kita wakafkan, Allah ganti. Allah ganti. Allah ganti. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh wallahu khairur raziqin. Tidak apa yang kamu infakkan, sedekahkan, wakafkan, melainkan Allah ganti. Dan dia sebaik-baik pemberi rezeki. Dan bila Allah ganti, dia tak ganti sama, dia ganti lebih. Sayyidina Ali radhiyallahu an, satu hari Sayyidina Ali ni dia duduk, datang orang susah. Dia kata, ya Ali, minta tolonglah. Tak tolong apa pula? Saya tak ada duit. Saya nak makan, nak ni. Sayyidina Ali panggil Hasan, mungkin rakyat ke makmum tu ada berapa duit? Mak Sayyidina Hasan ni, Fatimah bagi tahu ada 6 dirham sahaja. Itu pun nak makan le, buat simpang le. Sayyidina Ali kata kepada Hasan, rakyat ke makmum, abah pinjamlah, abah minta lah. Orang minta ni bantuan, kita bagilah 6 dirham saja. Allah ganti, kata Sayyidina Ali. Fatimah puteri Rasulullah bagi semua. Kawan ni pun bagi kat dia. Bila bagi dia ucap terima kasih. Sayyidina Ali pun termenung, macam mana Allah nak ganti. Dalam keadaan macam itu, datang seorang bawa unta. Dia kata,
Ya Abul Hasan, saya nak jual unta ni, nak beli tak? Sayyidina Ali kata, nak beli, tapi tak nak bayar cash lah. Pinjam beli dulu boleh lah, tapi hutang lah, seminggu 2 minggu aku bayar lah. Okey lah, kalau kau nak, aku serah kat kau. Mau nak berapa harga? Unta. Sayyidina Ali kata, kalau ni aku berani 140 dirham je. Berapa? 140 dirham. Oh, dia kata sekarang. Okey, aku setuju. Mungkin minggu depan, 2 minggu lagi bayar. Okey, Sayyidina Ali kata okey. Okey, akad jual beli selesai. Sayyidina Ali pun tambahlah unta dia di tepi masjid ke apa ke. Dia duduk dalam masjid ni. Tiba-tiba datang seorang lain mari. Hei, unta siapa ni? Sayyidina Ali kata, unta hamba. Boleh tak jual hamba? Leletu je. Lepas orang tu tak ada lah. Leletu. Sayyidina Ali kata, kalau kena harga boleh jual. Mau nak berapa? Kawan ni kata 200 dirham. Sayyidina Ali kata, okey, pakai jadi ya. Terus bayar 200 dirham. Bila bayar, Sayyidina Ali pun bayar kat orang tu berapa? 140 dirham. Baki 60 dirham. Sayyidina Ali panggil Hasan, ya Hasan, bagi kepada makmu ni 60 dirham ni. Allah ganti daripada 1 dirham 10. Ni 60. Ambil. Allah bayar cash. Allah janji ganti. Dan peliknya kadang-kadang Allah tak ganti dengan tu. Allah ganti dengan kesihatan. Dia jadi sihat. Satu ulama namanya Syekh Hassan, orang Mesir. Dia pernah cerita kisah seorang hartawan, orang kaya di Mesir yang menega international. Dia pergi ke Barat ataupun Eropah ataupun Amerika. Tengah-tengah ni dia sakit. Bila sakit, pergi ke klinik yang hebat. Cek dia kata, kau ni tak ada harapan dah. Dalam tempoh yang sekejap, kalau tak ada operation, boleh membawa kematian. Jadi macam mana dia pun berubah hidup. Dia kata, ada tak ubat-ubat yang boleh tahan dalam masa 2-3 minggu, sebab saya terpaksa balik ke negeri saya, nak selesai dulu masalah-masalah. Dia kata boleh. Dia bagi ubat yang terbaik. Kawan ni pun ambil kapal terbang ke balik. Balik ni, cakap dengan anak bini semua sekali. Anak bini pun down habis. Dia pun down, muka pun nampak dah pucat. Sakit ni, tak ada harapan dah. Mengambil waktu sisa-sisa baki hidup dia yang terhad itu, dia duduk di mana? Dia duduk dekat dengan pejabat dia. Pejabat dia ni di Kahirah. Sebelah tu jalan. Pejabat jalan. Sebelah tu pejabat lagi, orang lain pula bangunan. Sebelah jalan tu, dia duduk tengok ke cermin tu, ada orang jual macam-macam lah. Jual daging, jual ni. Satu ketika dia perhati ada seorang yang sedang jual daging, tapi ada seorang perempuan tua, seorang duduk tepi jual daging. Setiap kali dia beli daging, dia akan kutip baki hak dekat pada parang tu atau pisau tu, dia kikih tu, dia letak dalam plastik. Bukan sekilo. Baki hak bekas cicang tu adalah lemak sikit. Kutip. Tunggu lama. Orang ni bila dia tengok, dia kata, tak jadi macam ni. Macam pelik ni. Dia pun pergi turun. Dia kata, makcik buat apa? Makcik ni kata, saya ni janda. Saya ada 6 orang anak yatim bawah saya. Jadi saya kutip ni untuk saya buat sup. Kata orang buat kuah, nak cicah dengan roti. Dia kata, hak sebenar cukup berapa? Dapat sekilo, mujur sangat. Sebab dia dapat mungkin 100-200 gram je. Mujur tu tunggu kat sepetang. Kata orang ni, Tokeh, bagi dia setiap kali dia datang 2 kilo daging, bukan tulang, daging. Ni pejabat saya tu, dan cek, ambil duit.
Tiap kali datang 2 hari sekali ke 3 hari sekali ke 2 kilo bagi. Dia 6 orang. Dia. Kawan ni dah ada apa, bayar cash bukan hutang juga. Dia kaya. Tuan tahu apa berlaku? Perempuan ni tak semena-mena rebah, jatuh. Lembek lutut. Duduk dalam keadaan seperti duduk macam tu, angkat tangan. Air mata meleleh. Dan menangis akak kepada Allah. Ya Allah, tolonglah. Berilah segala hajatnya ya Allah. Menangis sungguh. Berilah kepadanya. Dia tak tahu, orang ni tak pakat apa-apa. Dia doa sungguh-sungguh. Sudah dia dengar, dia sendiri pun terharu. Dia pun pergi jabat dia. Siapa jabat dia, dia rasa lain macam tubuh dia. Kawan-kawan dia ataupun kerani-kerani dia tengok muka dia merah. Dulu pucat, lain macam. Akhirnya dia pun balik rumah. Balik dia cerita kat isteri dia, anak dia. Isteri dia tengok betul ada ubah-ubah semua sekali ni. Pakat doa menangis. Kemudian dia rasa ragah dah tak payah pergi. Dia kata tak. Dia pergi cek doktor kata tak ada apa. Dan nak pergi tak di barat tu, gilah sebab janji dah. Pergi tengok sebelum operation dia akan buat cek untuk ni. Tengok kosong, tak ada apa. Hang buat apa, tak ada kesan pembedahan. Apa? Ajaibnya sedekah. Dawau mardakum bisadaqat, kata Nabi. Hendaklah kamu rawat orang sakit di kalangan kamu dengan sedekah. Jadi sama dengan wakaf. Dan wakaf ni tuan-tuan, sebenarnya aset akhirat kita. Kita sedekah sikit je. Sayyidatina Aisyah datang seorang perempuan Yahudi tua, miskin. Minta Sayyidatina Aisyah minta bantuan. Sayyidatina Aisyah tengok-tengok ada khemas biji ataupun 2 biji, bagi ke. Perempuan tua Yahudi ni berkata, semoga Allah selamatkan kamu daripada azab kubur. Aisyah terkejut. Mana pula perempuan Yahudi cakap gitu dengan aku. Bila Rasulullah pulang, dia pun cerita. Nabi jawab, azabul qabri haqqun. Azab kubur tu benar berlaku. Jadi tuan-tuan, dengan sebab sedekah tu, maka benarlah boleh selamat. Bukan sekadar azab kubur, azab api neraka. Mana dalil sabda Rasulullah SAW, ittaqun nar walau bisyikki tamrah. Kamu takutlah api neraka walaupun sekadar hanya secubit buah khema. Buah khema ni kita ada sebiji, orang nak minta, kita ambil sebiji, mu ambil sikit, aku ambil sikit. Secubit banyak tu. Allah. Bukanlah 3 biji, sebiji tu pecah lagi khema tu. Allah akan selamatkan daripada api neraka. Jadi bagi saya, apa yang dibuat oleh Majlis Agama Islam dengan saham wakaf sebagai contoh pembinaan masjid di Pulau Besar Melaka ataupun di tempat-tempat lain di sini, begitu juga ia merupakan cara yang terbaik untuk kita bagi menambahkan koleksi pahala. Saya sebut dalam buku hadis 40 banyak kelebihan orang sedekah. Sampai orang miskin kata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, zahaba ahlud dusur ilal jannah. Orang-orang kaya belenggang dapat masuk syurga sebab dia boleh sedekah, kita tak boleh apa-apa. Nabi kata, kamu macam dia juga. Kalau kamu banyak zikir subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Kecuali orang kaya juga sebut, barulah lebih dia. Kita tengok dalam Quran, saya sebut macam mana dalam Quran, kelebihan baca Quran apa semua sekali. Kita tengok orang-orang ni hafiz. Kalau kita tak tolong mereka dengan infak, dengan sedekah, dengan wakaf, payah mereka. Kita kena ingat sedekah ni adalah salah satu keajaiban. Sebab kita kalau kita nak mati, kita minta dengan Tuhan satu kerana nak buat satu. Minta dengan Tuhan apa? Minta paspung ngomong. Nak buat apa? Nak sedekah. Lau akhartani ila ajalin qaribin fa as-saddaqa. Kalaulah kamu boleh tempohkan aku sekejap je, aku nak sedekah. Saya sebut dalam keajaiban sedekah. Kisah seorang lelaki namanya Ali Banat.
Ini kisah menarik. Kaya, hebat, jam dia mahal-mahal. Ni murah je. Jam dia mahal-mahal semua sekali. Kereta mahal. Dia duduk di mana? Dia duduk di Australia. Doktor cek dia ada penyakit macam jenis kanser. Tempoh 6 bulan dia boleh hidup. Dia tukar kehidupan dia. Dia tubuh satu yayasan dari segi jamiah khairiyah ataupun kebajikan. Lepas tu dia jual aset-aset dia, jam-jam dia jual, kereta dia jual. Dia pergi ke Afrika, dia tubuh sekolah dia. Allah tempuhkan hidup dia boleh lajak sampai 2 tahun. Akhir sekali dia buat satu video. Dia kata, jika sekiranya kamu tengok waktu, mu tengok aku bercakap ni, aku sudah tidak ada. Dan dia meninggal dunia. Tapi jasanya walaupun hanya kurang daripada 2 tahun tu, dia boleh pick up buat kebaikan yang luar biasa. Namanya apa? Ali Banak. Cek dalam YouTube, Ali Banak, kisah dia luar biasa. Orang macam ni. Sedekah, infak. Ada seorang kaya di Saudi. Saya rasa dia antara orang yang terbanyak untuk wakaf dan infak. Dapatan menunjukkan dia wakaf dan infak, kalau tak silap sebanyak 16 bilion dolar. Kita setiap tahun Kerajaan Melaka betang bajet belanjawan 1 bilion pun tak siapa. Itu ringgit Malaysia. Ni 16 bilion dolar. Dia ada satu kebun besar dekat 200 hektar ke berapa? Kebun. Kebun apa? Kebun khema. Kebun khema ni setiap tahun dituai berapa banyak itu wakaf semua. Saya rasa besar pada kampung ni, dekat dengan satu daerah Melaka kot. Itu luahnya. Banyak dia infak. Orang-orang macam ni kita tengok luar biasa. Dan saya boleh kisahkan banyak. Dalam buku ni pun saya kisah banyak. Ada seorang kisah saya sebut dalam buku ni. Seorang pakar perubatan daripada Saudi pergi ke Morocco. Sampai di Morocco, ini raja dia hantar untuk buat ni buat rawatan orang. Nama dia Dr. Khalid Jubair. Dr. Khalid Jubair cerita dia tak ada apa. Alat tak cukup, equipment untuk nak rawat tak cukup, ni cukup susah hati. Dia telefon pula kepada Amir Sultan masa tu. Tak, kawan ni kata tawakal ala Allah. Suruh tawakal. Datang seorang perawat tu kata, tuan, kalau tuan nak bantuan, saya nak bagi satu nombor telefon ni. Dia pun bagilah nombor telefon tu. Dia pun telefon nak minta bantuan. Orang kaya Morocco ni kata, dia kata, mari sini lah. Dia ajak mari. Bila dia ajak mari, kawan tu pun pergilah mengikut janji yang telah ditetapkan. Dia pun datang. Bila dia datang, apa yang berlaku? Sudah dia datang, ada dalam buku ni, nanti saya tengok sekejap. Okey. Dr. Khalid Jubair, bila dia datang, kawan dia pun kata dia cara orang kaya. Dia mari tu, orang kaya ni dia duduk. Syekh ni pun ceritalah, kita ada buat gini-gini. Dia kata tak apa. Dia tunjuk dia tangan. Dia kata 1 juta cukup. Kawan ni ingat 100,000 je. 1 juta cukup. Allah. Kerani bagi dia 1 juta lalu. Kita minta 1,000, naik tangga, cabut kepala lutut. 1 juta cukup. Lalu kata dia apa? Ni bahasa kasar orang jutawan ni. Dia kata apa? Ketahuilah, menggoyak kepada kawan-kawanmu semua, wallahi tidak aku bagi 1 juta, akhir minggu ni aku akan dapat 3 juta. Wallahi 3 juta. Jangan bimbang, aku bagi sekarang. Dia sendiri cakap. Ada berani bet?
Dia punya email dia tu kuat tu. Ini cerita benar. 3 juta. Lepas tu dia kata apa? Aku ada 4 orang anak. Ni orang kaya ni. Setiap orang aku beri kepada mereka sebuah syarikat kilang dan mereka mendapat keuntungan yang banyak. Ada pun wakaf yang aku lakukan. Tengok wakaf dia ni. Macam mana? Aku pernah wakafkan bangunan untuk pesakit dialisis di mana rawatan mencuci buah pinggang perlu dilaksanakan setiap 2 hari sekali. Kemudian aku juga wakafkan 20 hospital. Satu pun tak tahan, 20 hospital untuk dijadikan sebagai pusat rawatan. Begitulah yang aku lakukan dan semua ini adalah rezeki yang Allah bagi pada aku. Itu satu. Banyak lagi kisahnya. Nak banyak beli ya, mudah belakang sekarang. Saya pun tak cakap nak cerita. Cuma tuan-tuan, bila saya sebut kisah-kisah macam ni, bab wakaf ni, saya mintalah kita sama-sama gerakkan. Dan Majlis Agama Islam boleh buat satu senaraian pendapatan wakaf. Bukan sekadar wakaf sahaja kita banyakkan, yang paling penting kita kembangkan, biarkan, maknanya jana pendapatan. Saya boleh kisah banyak tapi masa tak sempat dah. Saya janji dengan ni dekat pukul 9 saya akan berhenti, dan saya mohon maaf sebab saya ni hari ni macam zigzag KM hari ni gini. Jadi saya pun dalam keadaan ada lagi beberapa urusan esok hari daripada awal pagi. Jadi saya minta izin dan saya ucap sekali lagi tahniah lah kepada Majlis Agama Islam, pejabat agama, masjid di sini, jawatan kuasanya, semua sekali lah orang-orang sini. Jazakumullahu khairal jazak. Saya yakin kita akan berjaya menjadikan insan yang terbaik, bahkan mewujudkan sistem wakaf yang terbaik di Melaka ini. Siru ala barakatillah, wafaqakumullah wa saddada khutakum. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.